Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan 13 akan membuat pembentangan bagi kursus HFF 225 falsafah dan isu semasa. Pembentangan ini disediakan untuk Dr. Emilia binti Abdullah dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Kumpulan 13 telah menetapkan tema COVID-19 di mana tajuk yang dipilih iaitu Cabaran Pelajar IPT Menjalani Pembelajaran Atas Talian. Kumpulan 13 terdiri daripada saya Muhammad Hamidi bin Rizwan, nombor kad matrik 145228 selaku Ketua Kumpulan 13. Ahli yang kedua Zamaliah binti M. Hussein, nombor kad matrik 147405. Ahli yang ketiga Muhammad Hafiq bin Julal, nombor kad matrik 146571. Ahli yang keempat Nur Syazwana binti Muhammad Zulkifli, nombor kad matrik 147368. Ahli yang kelima iaitu Muhammad Rifdi Syahmi bin Muhammad Rizal, nombor kad matrik 145712. Dan ahli yang terakhir iaitu Lee Chin Sun, nombor kad matrik 145505. Pembentangan hari ini di mana kumpulan 13 telah memfokuskan kepada 5 cabaran. Yang pertama, cabaran tidak memiliki peranti. Yang kedua, tidak memiliki akses internet. Yang ketiga, pembelajaran tidak kondusif. Yang keempat, tidak memiliki kemahiran menggunakan aplikasi. Dan yang kelima iaitu sumber rujukan yang terhad. Di bahagian saya akan membentangkan dari sudut pengenalan dan penutup. Pengenalan. Pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan oleh kerajaan, sektor pendidikan terutama pusat pengajian tinggi tidak ketinggalan turut terkesan ekoran penularan wabak pandemik. Kementerian Pengajian Tinggi mengeluarkan kenyataan untuk mencari kaedah yang terbaik pembelajaran demi meneruskan CCP DPC supaya tidak ketinggalan, iaitu pelajar perlu menjalani pembelajaran secara atas talian. Kaedah pembelajaran secara atas talian adalah yang terbaik untuk menjaga keselamatan pelajar sewaktu penularan wabak ini berlaku. Kumpulan 13 iaitu di mana kami mengumpaskan mengenai sudut pandang yang berbeza iaitu dari sudut cabaran yang dihadapi oleh pelajar sewaktu menjalani pembelajaran secara atas talian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zamalia binti Muhammad Husin. Terlebih dahulu akan membentangkan cabaran pertama ketika pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi menjalani pembelajaran atas talian. Jadi, cabaran yang pertama ialah cabaran ketiadaan kemudahan peranti. Pembelajaran atas talian sudah pasti akan memerlukan pelbagai jenis peranti yang akan digunakan sewaktu kelas berlangsung. Peranti yang diperlukan ketika menjalani pembelajaran atas talian iaitu seperti komputer riba, printer, telefon bimbit dan sebagainya. Jadi kita perlulah memahami bahawa tidak semua pelajar sama ada dari universiti awam maupun swasta berasal daripada golongan yang berkemampuan. Kerana kebiasaannya dilihat, kebanyakan pelajar berasal daripada golongan B40 ataupun keluarga yang berpendapatan rendah, di mana mereka tidak mampu untuk membeli peranti yang mahal bagi menjalani pembelajaran secara atas talian. Cabaran ini merupakan cabaran yang utama bagi pelajar dari golongan berpendapatan rendah di mana mereka tidak mampu memiliki komputer riba dan ada yang terpaksa meminjam.
Okey, ini dibuktikan melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada hampir 70% responden yang terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi dari golongan B40 yang tiada kemudahan peranti bagi meneruskan pembelajaran secara atas talian. Golongan ini amat terkesan jika KPT menyarankan untuk menjalani pembelajaran atas talian kerana sudah pasti golongan ini akan memikirkan bagaimana nasib mereka terutama dari segi akademik. Malahan mungkin prestasi pelajar akan rendah ataupun jatuh. Jika pelajar ataupun mahasiswa-siswi menjalani pembelajaran atas talian, maka sudah pasti mereka akan memerlukan printer untuk mencetak bagi tujuan terutama khusus yang diambil pada semester kali ini. Jadi itu menjadi satu bebanan kepada mereka. Jadi merujuk kepada carta apa yang telah dibuat melalui beberapa responden, sebanyak 20% mahasiswa siswi tidak mempunyai kemudahan printer. Jadi ini memang agak susah untuk mereka. Okey, kemudiannya antara peranti lain dan telefon bimbit masing-masing 5%. Kesimpulannya, marilah semua pihak berganding bahu menggembleng tenaga dan pandai akan cabaran yang dihadapi oleh pelajar terutamanya daripada pusat pengajian tinggi bagi membantu mereka untuk memastikan mereka dapat meneruskan pembelajaran secara atas talian ini. Dan saya percaya bahawa golongan daripada B40 ini mengharapkan bantuan daripada agensi jabatan, apatah lagi daripada pengurusan tertinggi iaitu Kementerian Pengajian Tinggi bagi meringankan sedikit bebanan mereka. Okey, baiklah, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik bin Julal, nomor metrik 146571, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Okay, hari ini saya akan membentangkan cabaran kedua iaitu tiada keperluan rangkaian internet. Okay, cabaran yang kedua yang dihadapi oleh pelajar Institut Pengajian Tinggi adalah sudah pasti tidak mempunyai keperluan capaian rangkaian atau sukar untuk mendapatkan rangkaian yang bagus di sekitar perumahan ataupun kawasan kediaman mereka bagi meneruskan pembelajaran atas talian. Hal ini kita lihat dari 3 konteks yang berbeza, di mana yang pertama adalah pelajar yang tidak langsung mempunyai data capaian rangkaian internet, manakala yang kedua adalah terdiri daripada pelajar yang sememangnya ada keperluan data tetapi sukar untuk memperoleh capaian internet, dan yang terakhir adalah pelajar yang sudah mempunyai rangkaian internet yang bagus. Okey, ini kita dapat kupaskan satu persatu bagi setiap cabaran terutama dari segi capaian rangkaian internet. Baiklah, kita pergi yang pertama mengenai tinjauan responden bagi masalah rangkaian data iaitu tidak mempunyai keperluan data. Okey, berdasarkan slide iaitu statistik tinjauan responden dapat dilihat pelajar yang tidak mempunyai keperluan data internet terdiri daripada golongan B40 iaitu bersamaan 30% berbanding golongan M40 dan juga golongan T20. Oleh itu, sokongan dan bantuan berbentuk kewangan haruslah didahulukan kepada golongan yang terkesan seperti golongan B40. Hal ini kerana jika mereka tidak mempunyai keperluan data internet, sudah pasti akan memberi cabaran kepada mereka bagi mengikuti kelas secara atas talian, serta ini akan menyukarkan mereka untuk membuat latihan yang diberikan oleh pensyarah masing-masing. Okey, baiklah, seterusnya berdasarkan slide tinjauan responden mengenai masalah rangkaian data iaitu bagi masalah internet. Okey, seperti yang kita lihat dalam graf yang dipaparkan, statistik menunjukkan sebanyak 70% golongan B40 mempunyai masalah capaian internet yang baik. Bahkan ada juga golongan ini yang langsung tidak mempunyai capaian internet. Ini mungkin disebabkan mereka tinggal di kawasan pedalaman kerana kawasan pedalaman sangat sukar untuk memperoleh capaian internet yang baik.
Sebagai bukti, pada 16 Jun 2020, seorang mahasiswi Universiti Malaysia Sabah yang bernama Venorika sanggup untuk memanjat pokok untuk menjawab peperiksaan secara atas talian. Bagi golongan M40 dan juga T20 menunjukkan analisis lebih sedikit. Hal ini kerana walaupun mereka mampu dari segi pembelian data internet, tetapi ada faktor lain yang menyebabkan mereka sukar untuk mencapai internet. Hal ini mungkin disebabkan kawasan mereka ataupun rangkaian yang mereka gunakan tidak mempunyai capaian internet yang baik di kawasan mereka disebabkan mereka tinggal di kawasan pedalaman. Terakhir sekali kita melihat tinjauan responden mengenai golongan yang tidak mempunyai masalah internet. Seperti yang kita lihat dalam graf, terdapat dua golongan yang tidak mempunyai masalah untuk mengikuti pembelajaran secara atas talian, yaitu golongan M40 dan juga golongan T20, masing-masing mencatatkan peratusan sebanyak 95% dan 98%, manakala golongan B40 sangat terkesan berbanding golongan M40 dan T20 kerana B40 mempunyai masalah yang besar seperti tidak mempunyai keperluan data serta masalah internet di kawasan mereka. Seperti yang kita lihat dalam graf lagi, golongan M40 dan T20 memang tidak mempunyai masalah untuk mengikuti kelas atas talian kerana mereka mempunyai keperluan data serta capaian internet yang baik berbanding daripada golongan B40. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa golongan M40 dan juga golongan T20 mampu mengikuti kelas secara atas talian serta mereka boleh menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah dengan baik. Oleh itu, Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan haruslah menjadi dadi dalam mendengar keluhan serta resahan untuk menyuarakan kepada pihak bertanggungjawab iaitu Kementerian Pengajian Tinggi. Hal ini kerana Kementerian Pengajian Tinggi patut memandang serius perkara ini untuk pelajar mampu meneruskan pembelajaran atas talian dengan baik. Oleh itu, Kementerian Pengajian Tinggi telah memberi bantuan data khusus kepada golongan yang sangat memerlukan serta terkesan akibat pandemik COVID-19 seperti golongan B40 bagi memastikan mereka mengikuti kelas secara atas talian dengan baik. Sebagai bukti, Kementerian Pengajian Tinggi telah mengumumkan pakej pelan data yang ditawarkan oleh syarikat komunikasi yang bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi dalam inisiatif pakej pelan data dan peranti kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi di Malaysia bagi memastikan pelajar-pelajar mengikuti pembelajaran atas talian seperti biasa akibat pandemik COVID-19. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Nur Syazwana binti Muhammad Zulkafli akan meneruskan sesi pembentangan pada hari ini. Saya akan membentangkan mengenai cabaran yang ketiga, iaitu pembelajaran tidak kondusif. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran tidak kondusif? Pembelajaran tidak kondusif merujuk kepada persekitaran pembelajaran yang tidak selesa. Melalui soal selidik yang telah kumpulan kami jalankan, hampir 40% pelajar tidak mampu untuk meneruskan pembelajaran secara atas talian kerana situasi pembelajaran yang tidak kondusif itu sendiri. Situasi ini jelas berbeza daripada pembelajaran di kampus yang lengkap dengan pelbagai kemudahan yang telah disediakan oleh pihak universiti. Di samping itu, pembelajaran secara bersua muka di kampus mempengaruhi cara pembelajaran pelajar kerana persekitaran yang kondusif mendorong pelajar untuk memberikan tumpuan yang sepenuhnya sewaktu sesi pembelajaran sedang berlangsung. Terdapat juga segelintir pelajar yang gemar untuk pergi ke perpustakaan bagi tujuan mengulang kaji pelajaran dan bagi memperoleh suasana pembelajaran yang kondusif. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa pelajar sentiasa berusaha untuk memperoleh suasana pembelajaran yang kondusif. Namun, hal yang sebaliknya boleh terjadi sewaktu sesi pembelajaran secara atas talian diadakan di rumah. Antara faktor pembelajaran tidak kondusif di rumah ialah ibu bapa sering menyuruh para pelajar untuk membuat kerja rumah sewaktu pembelajaran secara atas talian sedang berlangsung dan gangguan suara dan bunyi bising di persekitaran yang akan menyebabkan pelajar hilang fokus terhadap sesi pembelajaran.
Justru itu, bagi memastikan pembelajaran secara atas talian dapat dijalankan dengan lancar, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dengan menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan memahami diri pelajar itu sendiri. Terima kasih kepada saudari Nur Syazwana binti Muhammad Zulkafli. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifdi Syahmi bin Muhammad Rizal, nombor metrik 145712. Saya akan membentangkan cabaran seterusnya, iaitu cabaran terhadap kemahiran penggunaan aplikasi. Cabaran ini juga merupakan salah satu cabaran yang dihadapi oleh pelajar pengajian tinggi dalam menjalani pembelajaran secara atas talian. Kemahiran yang kurang dalam penggunaan aplikasi juga salah satu penyumbang kepada cabaran terhadap pelaksanaan pembelajaran secara atas talian. Berdasarkan catapai 4.1, seperti dalam pembentangan ini menunjukkan tinjauan kami lakukan terhadap kemahiran responden menggunakan aplikasi yang menunjukkan bahawa 91% daripadanya ialah responden yang mahir menggunakan aplikasi semasa pembelajaran secara atas talian. Manakala 9% menunjukkan bahawa pelajar pengajian tinggi ini tidak mahir dalam menggunakan aplikasi seperti Cisco Webex, Google Meet dan juga Microsoft Office Team. Hal ini disebabkan kerana kebiasaannya pesyarah ataupun penyelia khusus akan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu dalam memastikan setiap kelas ataupun kuliah yang dikendalikan ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghadapi sebarang masalah semasa proses pembelajaran secara atas talian ini dijalankan. Seterusnya, terdapat juga catapai 4.2 mengenai tinjauan penggunaan aplikasi responden. Berdasarkan catapai ini menunjukkan bahawa aplikasi Microsoft Team merupakan aplikasi paling ramai responden tidak mahir menggunakannya, iaitu sebanyak 50%. Bermakna hampir separuh daripada kalangan responden ini tidak mahir menggunakannya. Selain itu, aplikasi Cisco Webex merupakan aplikasi kedua tertinggi responden tidak mahir menggunakannya, iaitu sebanyak 25%. Manakala bagi aplikasi Google Meet menunjukkan peratusan responden yang tidak mahir menggunakan aplikasi ini sebanyak 20%. Aplikasi lain pula, iaitu aplikasi Edmodo, merupakan penggunaan aplikasi responden yang tidak mahir, iaitu 5% sahaja. Begitu juga dengan penggunaan aplikasi-aplikasi lain selain daripada aplikasi ini menunjukkan tiada sebarang jumlah tercatat. Berdasarkan penyataan tinjauan ini jelas menunjukkan bahawa aplikasi Microsoft Team merupakan aplikasi yang paling jarang digemari atau digunakan, menyebabkan sebilangan pelajar ini tidak mahir menggunakannya. Namun begitu, aplikasi ini sememangnya banyak membantu pelajar untuk menjalani pembelajaran secara atas talian, iaitu segala tugasan ataupun perbincangan boleh dilakukan hanya melalui aplikasi ini sahaja. Bagi pelajar yang akan membuat pembentangan, sudah pasti antara aplikasi ini yang akan digunakan oleh mereka bagi memudahkan proses pembelajaran secara atas talian ini dilaksanakan. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan cabaran kepada pelajar dari segi konteks kemahiran penggunaan aplikasi ketika belajar secara maya atau pembelajaran secara atas talian ini. Misalnya pelajar mengambil masa yang agak lama untuk membentangkan sesuatu tugasan menggunakan aplikasi berkenaan kerana tidak tahu cara untuk menggunakannya. Seperti
tidak pandai untuk memasukkan slide pembentangan ke dalam aplikasi yang digunakan oleh pensyarah atau penyelia khusus. Selain itu, bagi pelajar yang mahir dalam teknologi maklumat ini, terutamanya menggunakan aplikasi tertentu, bagi pelajar ini sudah pasti penulis percaya bahawa tiada sebarang masalah yang akan dihadapi oleh mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa cabaran dari segi konteks ini iaitu cabaran terhadap kemahiran penggunaan aplikasi sememangnya memberi kesan kepada pelajar pengajian tinggi terutamanya dalam menjalani pembelajaran secara atas talian. Sekian sahaja daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh saudara Lee Ji Sun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Amelia dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk cabaran pelajar institusi pengajian tinggi dalam menjalani pembelajaran atas talian sewaktu pandemik COVID-19. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lee Ji Sun, bernombor matrik 145505. Saya akan teruskan pembentangan dengan cabaran yang kelima, iaitu cabaran untuk mendapatkan sumber rujukan. Berikut merupakan raja yang menunjukkan tinjauan responden terhadap carian sumber rujukan. Berdasarkan catapan tadi, saya boleh merumuskan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa mereka sukar untuk mendapatkan sumber rujukan bagi tujuan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah sewaktu pandemik COVID-19. Purata untuk pelajar yang sukar mendapatkan sumber rujukan adalah sebanyak 98% jika berbanding dengan purata pelajar yang mudah untuk mendapatkan sumber rujukan yang hanya 2%. Oleh itu, bolehlah saya mengatakan bahawa pelajar IPT sememangnya menghadapi cabaran untuk mendapatkan sumber rujukan. Pelajar IPT menghadapi cabaran besar untuk mendapatkan sumber rujukan kerana mereka tidak memperoleh peluang untuk pergi ke perpustakaan, universiti atau perpustakaan awam untuk mendapatkan sumber rujukan ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan sewaktu pandemik COVID-19. Penutupan perpustakaan universiti dan perpustakaan awam ini dianggap sebagai satu cabaran besar kepada pelajar IPT untuk mendapatkan sumber rujukan. Hal ini kerana pelajar masih memerlukan sumber rujukan bercetak seperti buku yang hanya boleh didapati di perpustakaan. Para pelajar tidak boleh bergantung semata-mata kepada sumber rujukan elektronik yang boleh didapati di atas talian kerana sumber rujukan utama dalam usaha menyiapkan tugasan adalah sumber rujukan bercetak seperti buku, seperti jurnal bercetak, seperti artikel bercetak dan lain-lain. Selain itu, jaringan internet yang lemah juga menyukarkan pelajar untuk mendapatkan sumber rujukan. Hal ini akan menyebabkan proses pencarian sumber maklumat secara atas talian terbatas. Tambahan pula, sumber rujukan di atas talian adalah sangat terhad, iaitu bukan semua bahan boleh didapati di atas talian dan perkara ini akan menyukarkan kerja para pelajar IPT dan turut akan menyebabkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah akan tertangguh. Oleh itu, perkara ini secara langsung telah pun menjadi satu cabaran untuk mendapatkan sumber rujukan. Sumber rujukan di atas talian adalah sangat terhad yang akan menyebabkan ataupun membawa satu cabaran besar kepada pelajar IPT untuk mendapatkan sumber rujukan yang diperlukan ataupun sumber rujukan yang mencukupi. Jelaslah bahawa pembelajaran atas talian ekoran pandemik COVID-19 telah memberikan cabaran kepada pelajar IPT dalam mendapatkan sumber rujukan. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya akan diteruskan dengan pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Penutup. Pembelajaran secara atas talian yang boleh
dilihat sebagai satu kaedah yang dirasakan sesuai bagi meneruskan PDPC. Kaedah ini pada sememangnya dilihat yang terbaik, cuma ada kalanya banyak kekurangan yang perlu ditambah baik supaya pembelajaran dapat diteruskan dengan sempurna. Cabaran terhadap pelajar bagi menjalani pembelajaran secara atas talian dapat memberi kesan yang besar terutama dari segi emosi. Pihak universiti, kementerian mahupun agensi perlu memandang serius akan isu ini supaya dapat ditangani segera dan tidak akan berulang pada generasi akan datang. Berikut merupakan rujukan kumpulan 13 gunakan sewaktu membuat esei, di mana kami menggunakan tesis dan juga borang soal selidik yang diedarkan kepada pelajar universiti awam maupun universiti swasta. Sekian sahaja daripada kumpulan 13 untuk pembentangan kali ini. Sekian, terima kasih.